Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita jumpa lagi. Okey, so hari ni Miss nak sambung tajuk pengenalan kepada horticulture. Okey, subtopik yang kita akan belajar hari ni ornamental, iaitu penanaman tanaman hiasan, floriculture, tanaman bunga-bungaan dan turf, tanaman rumput. Okey, kita akan masuk satu-satu secara detail. Okey, yang pertama ornamental. Ornamental adalah tanaman hiasan. Okey, dia salah satu subbidang horticulture lah yang memfokuskan kepada penanaman pokok hiasan dan landscape. Okey, ornamental ni dia ada terbahagi kepada beberapa jenis tumbuhan lah. Okey, yang pertama tumbuhan renek, shrub, tumbuhan teduh, shaded trees, tanaman tutup bumi, cover crops, tumbuhan indoor ataupun tumbuhan dalam rumah, tumbuhan pagar, hedge, tumbuhan menjala, kita ada vines. Okey, mari kita masuk satu-satu. Okey, tumbuhan renek selalunya dia berbatang keras. Dia banyak cabang, lepas tu dia berbaun lebat. Tumbuhan ni selalunya tidak lebih daripada 6 meter lah ketinggian dia. Rupa bentuk dia mudah dikawal melalui pencantasan. Okey, contoh yang Miss bagi kat sini, senduduk, siantan dengan teh. Ni contoh-contoh tumbuhan renek lah. Boleh macam kita biasa tengok kat tepi-tepi jalan ke landscape selalu orang guna. Sebabnya dia boleh mudah dikawal. Okey, seterusnya kita ada tumbuhan teduh, shaded trees. Okey, tujuan tumbuhan teduh ni dia memberi naungan ataupun perlindungan bagi tumbuhan lain yang lebih gemar kepada keadaan teduh. Sebabnya dia berdaun lebat dan dia tinggi. Jadi tumbuhan-tumbuhan lain yang lebih sukakan keadaan teduh boleh ditanam di bawah pokok-pokok macam ni lah. Okay, selalunya pokok-pokok macam ni boleh kita dapati di kawasan tepi-tepi jalan. Di samping tu dia juga sebagai pengikat tanah lah. Maksudnya penyokong, mengukuhkan tanah lagi. Okay, seterusnya kita ada tumbuhan tutup bumi, cover crops. Okay, selalunya tumbuhan tutup bumi ni digunakan khas untuk melindungi tanah daripada kesan hujan ataupun panas. Jadi dia dapat mengurangkan hakisan tanah, mengawal kelembapan dan larut resap nutrien lah. Okey, tumbuhan tutup bumi ni, cover crops ni selalu digunakan sebagai tanaman selingan pokok saka. Pokok saka ni adalah tumbuhan yang boleh bertahan lebih daripada 2 tahun. Okey, contoh yang kita ada getah, kelapa sawit. Kalau kita tengok kat ladang-ladang getah, kelapa sawit kebanyakannya masa di peringkat awal tumbuh sarang pokok, dia akan tanam ni ataupun dia akan biarkan tumbuhan ni membiak lah. Dia mengelakkan daripada selingan antara pokok tu terdedah. Kalau terdedah ni, kelembapan dan kelembapan tanah tak dapat dikawal. Lepas tu nanti mungkin berlaku hakisan ke dan sebagainya. Okey, contoh yang kita ada, tanaman kekacang. Contoh yang Miss ada bagi kat sini, Centro Calapo Puero. Okey. Dia menutupi tanah dalam masa beberapa bulan je. Okey, jadi bila tumbuhnya tumbuhan tutup bumi ni, kuranglah saingan dengan rumpai-rumpai yang kita tak nak lah. Dia juga sebagai pengikat nitrogen dalam tanah. Okey, jadi bila dia pengikat nitrogen ni maksudnya kandungan nitrogen dalam tanah tinggi. Okey, seterusnya kita ada contoh lain, kita ada kekacang mukuna. Okey, dia berfungsi sebagai green manure. Okey, green manure ni macam mana? Okey, dia tanaman tutup bumi ni akan dibiarkan layu ataupun bila kita tebang-tebang dia akan kita biarkan dia layu dan bila dia berdegradasi, okey, dia memberi nutrien kepada tanah lah. Selain tu dia juga mengurangkan populasi kumbang badak di celah-celah pokok. Selalunya kumbang badak ni dia ancaman lah di ladang-ladang sawit dan sebagainya. Okey, seterusnya contoh tumbuhan ornamental yang berikutnya, tumbuhan indoor. Okey, tumbuhan ni boleh ditanam di dalam rumah ataupun bangunan lah. Kebanyakan spesies ni berdaun tebal. Okey, so baru-baru ni banyak viral tumbuhan indoor ni yang boleh ditanam dalam rumah ni. Okey, dia masih memerlukan cahaya matahari. Sebabnya walaupun kita simpan dalam rumah ada cahaya lampu, tapi still tidak mencukupi. Jadi kita perlu berkala lah. Kita dedahkan dia kepada cahaya matahari luar.
secara berkala. Okey, mungkin kita boleh dedahkan apa? Sekitar 2 minggu sekali untuk elak layu. Okey, so sekarang kita ada contoh lidah jin, lidah buaya, semualah segala jenis. Selalunya tumbuhan ni dia berdaun tebal, jadi dia boleh apa? Simpan air lebih banyak. Okey, so seterusnya kita ada tanaman tumbuhan pagar. Okey, tumbuhan pagar ni apa sebenarnya? Dia adalah barisan pokok renek yang ditanam secara dekat dan mudah diselenggara untuk membentuk pagar ataupun tanda sempadan. Ni contoh tadi kita ada pokok renek tadi. Secara tak langsung pokok renek tu pun boleh digunakan sebagai tumbuhan pagar lah. Okay, ciri-ciri pokok pagar ni sesuai semua keadaan tanah dan cuaca. Maksudnya dia tak sensitif lah. Senang hidup, tahan serangan serangga dan penyakit. Maksudnya tumbuhan ni jenis-jenis hardcore lah. Dia tak mudah dijangkiti. Lepas tu dia semestinya tidak beracun sebabnya selalunya tumbuhan pagar ni ditanam di kawasan perumahan ataupun di kawasan tempat-tempat yang ramai orang. Okay, pertumbuhan dia lambat. Sebabnya kalau pertumbuhan dia terlalu laju, susah untuk dikawal. Okay, seterusnya dia tahan pemangkasan. Dia juga mudah didapati dan murah perbelanjaan. Seterusnya pertumbuhan daun dan ranting padat dan lebar. Okay, contoh kita ada kat sini siantan ataupun jarum. Kita ada teh dan bunga raya. Okey, jadi sekarang kita berada pada tumbuhan menjala, vines, itu contoh tumbuhan ornamental yang tahin. Okey, tumbuhan menjala ni selalunya dia tumbuhan yang mudah menutupi kawasan lah. Batang dia ataupun kita panggil stolon mudah menjala, dia menjala dengan cepat. Okey, setiap stolon ni dia ada node. Node ni maksudnya dia ada macam cabang-cabang kecil tu. Okey, dia mengeluarkan akar dan pucuk. Okay, kebanyakannya jenis tanaman tutup bumi lah. Dia tanaman yang menjala. Okay, cepat melitupi. Dia juga mudah memanjat struktur menegak pokok ke pagar. Tapi dia ni kalau tumbuhan jenis menjala ni kalau tak terkawal. Contohnya kita ada Micania cordata. Dia cepat menguasai kawasan. Lepas tu dia akan jadi saingan kepada tanaman lain lah jika tak terkawal. Jadi bila tak terkawal ni, jadi kalau ada tumbuhan-tumbuhan lain, mungkin tumbuhan-tumbuhan lain akan matilah. Jadi kalau kita nak tanam tumbuhan jenis menjala ni, dia perlukan kawalan yang baik lah. Okay, seterusnya kita masuk kepada floriculture. Okay, floriculture ni macam tadi Miss dah cakap, dia merupakan penanaman bunga-bungaan. Okay, dia salah satu sub horticulture. Okay, merupakan satu industri yang sangat luas. Okey, kita ada beberapa pembahagian floriculture lah. Okay, kita ada semusim, dui musim, tumbuhan saka. Tadi Miss ada sebut tadi pasal tumbuhan saka, tumbuhan siang panjang ataupun tumbuhan siang pendek. Okey, jadi apa tu tumbuhan semusim? Okey, tumbuhan semusim adalah tumbuhan yang biasanya mati selepas melengkapkan kitaran biologi. Okay, kitaran biologi dia ni macam mana? Okey, maksudnya daripada dia mula tumbuh, daripada biji benih, dia cambar, sampailah dia dah berbunga, sampailah dapat benih semula daripada pokok tu. Lepas tu dia akan mati. Jadi dia dikira semusim. Dia dah maksudnya dia tak ada macam boleh berbunga lagi. Macam tu. Berlaku dalam tempoh setahun atau semusim. Dia boleh hidup melebihi 1 tahun dengan syarat dia membuah bunga. Okay, tumbuhan yang tidak mengeluarkan bunga atau biji jika mati dalam tempoh setahun ataupun semusim pun dipanggil tumbuhan semusim juga. Okay, tumbuhan dui musim. Dia memerlukan masa 2 tahun ataupun 2 musim bagi melengkapkan kitaran biologi. Okay, macam kitaran biologi tadilah daripada dia percambahan sampai menghasilkan benih yang akhir kan. Okay, tahun pertama selalunya tumbuh daun, batang, akar macam itulah percambahan, dia membesar macam tu tapi bunga dia tak ada lagi. So bila masuk musim sejuk dia akan berada dalam tempoh dorman. Dorman ni maksudnya dia punya tumbesaran terhenti macam itulah. Dia retain pada situasi dia time tu. Okay, tahun kedua barulah dia bila musim bunga ataupun musim panas barulah dia start berbunga. Okay, lepas tu pertumbuhan dia lebih cepat.
Okay, dan terhasillah biji benih semua pembiakan. Contoh kita ada bunga tulip, bunga lili. Dia contoh tumbuhan dui musim. Okey, seterusnya kita ada tumbuhan saka. Okey, tumbuhan saka ni adalah tumbuhan yang boleh hidup melebihi 2 tahun. Ia boleh tumbuhan saka ni boleh membezakan sama ada tumbuhan tu semusim ataupun 2 musim. So, bagi contoh kat sini bunga raya dengan bunga ros. Kita tengok kan, kita tengok bunga raya dengan bunga ros ni once dia dah berbunga, tak semestinya dia mati. Okey, maksudnya bila dia berbunga, bunga dia dah layu, dia still masih boleh berbunga lagi. Dia tak macam pokok bunga matahari, once dah berbunga, lepas tu dah menghasilkan benih, pokok tu mati. Okey, tumbuhan seterusnya kita ada tumbuhan siang panjang ataupun dalam bahasa Inggeris long day plant. Okey, tumbuhan siang panjang ni memerlukan waktu siang ataupun pendedahan cahaya matahari yang lama. Maksudnya dia memerlukan malam yang pendek untuk berbunga. Contoh California poppy dan aster. Seterusnya kita ada tumbuhan siang pendek ataupun short day plant. Okay, short day plant ni memerlukan waktu siang ataupun pendedahan cahaya matahari yang pendek ataupun malam yang panjang untuk berbunga. Contoh kita ada chrysanthemum dengan cactus Christmas. Okay, seterusnya last kali, horticulture yang last kali kita ada turf. Turf ni apa? Turf ni penanaman rumput. Okay, rumput turf ni adalah rumput khas yang dihaskan untuk laman ataupun hiasan lah. Rumput turf ni kita ada 2 jenis. Satu musim panas, satu musim sejuk. Kalau rumput turf musim panas ni suhu optimum dia dalam 25 degree hingga 35 degree Celsius. Untuk yang musim sejuk pula 15 degree hingga 25 degree Celsius. So kalau tempat kita kat Malaysia ni selalunya kita tanam rumput turf musim panas lah, kecuali kalau di kawasan tanah tinggi, contoh Cameron Highland ke di mana lagi, Kundasang ke, tu jenis-jenis rumput yang kalau ditanam kat situ selalunya jenis turf musim sejuk sebab suhu sekitar dia lebih rendah. Okay, turf ni juga sebenarnya salah satu tumbuhan jenis saka. Maksudnya dia boleh bertahan lebih daripada 2 tahun lah. Okay, so untuk horticulture kita habis sampai sini. So kita ada lagi satu last topik last kali, topik 6, iaitu tanaman industri. Jadi kita akan sambung next week. Thank you.